Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Zamri dan kita ikuti rangkuman hari ini. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah tiba di Seri Perdana Putrajaya pada pukul 3.30 petang tadi bagi mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan tersebut diadakan mesyuarat bersama delegasi Malaysia dan Brunei sebelum pertemuan empat mata di antara Sultan Hassanal Bolkiah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi memperkukuh hubungan dua hala, 3 perjanjian persefahaman MOU ditandatangani, iaitu berkenaan perpindahan banduan antarabangsa, kerjasama dalam bidang belia dan sukan serta kerjasama dalam bidang kehakiman syariah. Pada 2022, Brunei adalah rakan dagangan ke-26 terbesar Malaysia dan ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan lebih 13 bilion ringgit, meningkat 68.4% berbanding 2021. Terdahulu, Sultan Hassanal Bolkiah diberi sambutan negara di Istana Negara pagi tadi sempena lawatan 3 hari ke Malaysia bermula semalam. Keberangkatan tiba baginda diiringi Raja Permaisuri Pengiran Anak Saleha. Baginda disambut Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Istiadat sambutan di padang kawat itu dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Brunei dan Malaysia oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja disusuli tembakan meriam 21 das. Selepas istiadat itu, kedua-dua pemimpin turut mengadakan pertemuan di Dewan Seri Maharaja antara yang disentuh mengenai hubungan Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan yang terjalin sekian lama. Bonda Sultan Terengganu Tengku Besar Terengganu Fatimah Alias Sharifah Nung Al-Saguf Abdillah mangkat di Kuala Lumpur pada pukul 3.17 pagi tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Sofyan Abu Bakar menerusi kenyataan memaklumkan jenazah Airham dibawa dari Kuala Lumpur ke Terengganu dengan menggunakan pesawat khas. Jenazah Airham akan dibawa ke Istana Al-Muqtafi Bilal Shah Ladang Kuala Terengganu untuk penghormatan terakhir dan urusan pengebumian. Jenazah kemudian akan dimakamkan di Makam Diraja Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah Ladang petang ini. Menurut Muhammad Sofyan, Tuanku Mizan Zainal Abidin memperkenankan tempoh berkabung selama 5 hari bermula hari ini. Majlis tahlil akan diadakan selama 5 malam berturut-turut di Balai Islam Istana Syarkiah mulai malam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan takziah kepada Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah serta kerabat diraja atas kemangkatan Tengku Besar Terengganu Fatimah Alias Sharifah Nung Al-Saguf Abdillah. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hantaran ini dimuat naik dalam laman Facebook Istana Negara. Memperkasa rakyat dengan lebih 25,000 peluang pekerjaan dan pendapatan yang tinggi menjadi fokus utama dalam menjayakan kerangka ekonomi madani. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, 2 fokus tersebut merupakan 40% di bawah tanggungjawab kementeriannya. Ini kerana katanya peluang pekerjaan yang lebih banyak dapat direalisasikan menerusi pelaburan domestik dan antarabangsa. Manakala kerajaan juga bertekad untuk meningkatkan tahap pendapatan rakyat dari sederhana kepada tinggi. Tambahnya, MITI optimis memberikan perkhidmatan terbaik kepada pemegang taruh dalam menggalakkan kemasukan pelaburan asing, meningkatkan pelaburan tempatan sekaligus memperkasa pembangunan industri yang lestari dan mampan. Bantuan khas sebanyak RM300 diumum untuk penjual awam di Melaka. Ia melibatkan 7,190 penjual awam perkhidmatan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri. Bantuan akan mula disalurkan sebelum 10 Ogos ini. Ketua Menterinya Datuk Seri Abu Rauf berkata ini akan memberi implikasi kewangan sebanyak RM2.15 juta. Tambahnya, mekanisme bantuan diberikan sejajar dengan pelaksanaan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Bayaran ini bukti kerajaan sentiasa menghargai penjual awam sama ada yang masih berkhidmat atau yang telah bersara dari perkhidmatan.
PRU Don Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Irama joget menawan hati. Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata, badan dihayun Inilah masanya. Orang Selangor, pilihan di tangan anda. dipinta. Yang sahih Hari Pengundian Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram Johor ditetapkan pada 9 September ini. Tarikh penamaan calon bagi kedua-dua kerusi berkenaan pula pada 26 Ogos. Juga hari pengundian awal ditetapkan pada 5 September. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh mengumumkan perkara tersebut selepas mempengerusikan mesyuarat khas SPR di Putrajaya. Mesyuarat diadakan berikutan kekosongan kerusi luar jangka susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Pelbagai strategi dilakukan calon bertanding PRU Dun ke-15 bagi memikat hati pengundi. Ini termasuk calon-calon di Dun Lenggeng Negeri Sembilan. Zuhairah, pada hari ke-6 kempen, apakah antara strategi calon bagi memenangi hati rakyat di sana? Baik, terima kasih. Hari ini saya ingin kongsikan sedikit perkembangan dan situasi semasa kempen pilihan raya bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Dan di Dun Lenggeng Negeri Sembilan ini bakal menyaksikan pertembungan tiga penjuru di antara calon Barisan Nasional Muhammad Asna Amin, calon Perikatan Nasional Muhammad Fadli Cik Mi dan calon bebas Zul Azki Mat Sulub. Dan dua daripada tiga calon itu pada hari ini turun padang memanfaatkan masa dan ruang yang telah diperuntukkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk berkempen dan menyantuni para pengundi di kawasan mereka. Dan calon itu ialah calon Barisan Nasional yang iaitu Muhammad Asna Amin yang menggunakan strategi kempen rumah ke rumah yang dikatakan lebih dekat untuk mendengar permasalahan penduduk. Manakala calon Perikatan Nasional Muhammad Fadli Cik Mi menyantuni para peniaga dan juga orang ramai di Pekan Ulu Beranang. Dan rata-rata orang ramai di kawasan ini berharap agar pemimpin yang dilantik akan terus membela nasib rakyat dan infrastruktur jalan terutamanya akan terus ditambah baik. Dan di Dun Lenggeng ini dapat saya kongsikan seramai 27,386 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi nanti. Dan saudara, dapat juga saya kongsikan terdahulu Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan bahawa PH dan BN akan memuktamadkan manifesto bersama sempena PRU Dun ke-15 pada minggu ini. Dan manifesto yang akan dilancarkan itu menjadi tawaran terbaik untuk rakyat terutamanya di negeri ini. Dan dapat saya kongsikan juga 8 hari bulan Ogos ini adalah hari mengundi awal dan 12 hari bulan Ogos adalah hari mengundi. Jadi kepada anda terutamanya rakyat Negeri Sembilan, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab anda memangkah kertas undi di kawasan anda. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian situasi semasa kempen PRU Dun ke-15. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Zahira, terima kasih atas perincian itu. Baik, ini pula di Kelantan, penduduk Dun Meranti meluah rasa lega apabila projek tebatan banjir sedang diusahakan. Namun berharap ia dapat diselesaikan dengan segera. Mendalami isi hati penduduk di sana langsung bersama wartawan Nur Alia Ramli. Baik, memasuki hari kelima berkempen sempena pilihan raya Dewan Undangan Negeri ke-15 di Kelantan, apa yang boleh saya kongsikan, suasana berkempen semakin meriah dengan kibaran bendera parti bertanding dan suasana berkempen juga masih berjalan dalam keadaan harmoni dan tenang. Saya juga hari ini berkesempatan untuk bersama-sama calon N13 Meranti dari Barisan Nasional Zahari Omar atau dikenali sebagai Tok Gawal Zahari untuk menyantuni penduduk di sekitar Dewan Negeri ini bagi menyelami permasalahan yang dihadapi penduduk
penduduk di sini. Antara pengundi N13 Meranti yang ditemui menyatakan harapan untuk menginginkan calon yang dapat membantu menyelesaikan masalah dihadapi mereka, terutama melibatkan banjir di kawasan ini, dan menerusi rancangan terbata banjir di Sungai Golok oleh kerajaan dilihat mampu mengurangkan risiko banjir setiap kali tiba musim tengkujuh dan berharap projek berkenaan dapat diselesaikan dengan segera. Saksikan harapan dan suara penduduk di N13 Meranti yang sempat kami temui. Saya mengharapkan kepada calon-calon yang akan memenangi Dom Meranti ini, saya minta dia berhubung dengan kerajaan pusat supaya meneruskan apa yang masalah yang dihadapi oleh penduduk Dom Meranti. Contohnya sekitarnya di kampung Senor, Siput, Meranti sendiri, masalah kita tak boleh tanganinya, masalah banjir. Jadi kita minta kerajaan pusat selesai segera benteng Sungai Golok. Supaya kita boleh mengatasi penduduk sini masalah orang tanam padi, pasal cari makan orang kampung. Pendapatan kampung sini hanya bergantung kepada petani saja. Penoreh. Itu saya mengharap, kalau kemenangan kita mengharapkan sudah kelabaiti itu selamat lepuk kita. Itu saya nak aman damai lah di kawasan sebab banjir setiap tahun. Baik, itu yang dapat saya kongsikan. Apabila projek terbata banjir ini selesai kelak, ia mampu memberi kelegaan besar terutama bagi penduduk di sekitar Kampung Senor dan Kampung Bakong bagi menghadapi musim banjir. Untuk makluman juga, N13 Meranti menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional iaitu Zahri Omar dan PAS Datuk Panglima Perang Muhammad Nasruddin Daud dengan rekod pengundi berdaftar seramai 29,980 orang. Jadi terus bersama berita RTM bagi perkembangan selanjutnya kerana yang sahih di RTM. Nur Alia Ramli, terima kasih atas perincian itu. RM200 bilion jumlah pelaburan direkodkan Pulau Pinang dalam tempoh 15 tahun. Kestabilan politik antara faktor penyumbang kepada kejayaan itu. Perincian mengenainya kita langsung bersama wartawan Zatul Iqmah Muhammad Noor. Satu. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, saudara, baru-baru ini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan Pulau Pinang telah mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak RM200 bilion dalam tempoh 15 tahun sejak 2008. Jadi hari ini kita ada pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM iaitu Profesor Dr. Saidatul Muhammad untuk kita berbicara berkenaan perkara tersebut. Silakan Prof. Assalamualaikum Prof. Salam. Khabar baik Prof. Jadi Prof, baik seperti yang saya katakan tadi, RM200 bilion nilai pelaburan telah dicatatkan Pulau Pinang dalam tempoh 15 tahun. Jadi pada pandangan Prof sendiri, apa antara faktor yang kita kata memacu kepada jumlah tersebut Prof? Baik, ada banyak faktor yang memacu kepada pertumbuhan pelaburan ataupun menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi untuk pelaburan. Pertama adalah tingkat ekonomi dan kestabilan politik negeri Pulau Pinang itu sendiri. Kita lihat bahawa Pulau Pinang merupakan salah satu negeri termaju di negara. In fact, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar, Pulau Pinang adalah melebihi daripada keluaran dalam negeri kasar negara kita Malaysia sendiri. Dan kita lihat juga bahawa ekonomi, siasi politik ataupun keadaan politik di Pulau Pinang juga begitu stabil. Dan ini menarik perhatian banyak pelabur kerana mereka tahu apabila mereka berlabur ke dalam Pulau Pinang akan berada dalam keadaan yang selamat dan juga akan menyumbang kepada pelaburan ataupun pulangan pelaburan yang baik. Pada masa yang sama, kita lihat juga keadaan Pulau Pinang yang kedudukannya adalah strategik dari segi jaringan pengangkutan. Ya, kita ada pengangkutan darat, kereta api yang bukan sahaja menghubungkan Pulau Pinang dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia, tetapi juga dengan pasaran-pasaran global antarabangsa. Kita juga ada lapangan terbang yang mampu menghubungkan Pulau Pinang dengan negara-negara ataupun bandar-bandar utama dunia, Asia dan juga Eropah. Kita juga ada pelabuhan yang mampu menjadi hub logistik untuk memasarkan produk-produk global antarabangsa untuk kita memasarkan produk kita ke luar negara. Dan kita juga kalau kita lihat ya, Pulau Pinang, di sekeliling Pulau Pinang ada banyak institusi pengajian tinggi yang mampu menyumbang kepada kita punya keperluan tenaga mahir dan juga separuh mahir. Jadi kita ada perkara-perkara yang menyumbang secara terus dan juga secara langsung terhadap minat pelabur untuk datang melabur ke negeri Pulau Pinang. Baik, terima kasih Prof kerana sudi berkongsi dengan kami. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkongsian daripada Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Zatul Iqmah Muhammad Noor, terima kasih atas perincian itu.
Baik saudara, terus setia bersama Berita Wilayah kembali selepas ini untuk laporan cuaca dan lintas langsung dari Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Untuk perkembangan cuaca semasa di seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya, Karatunisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kemarada bagi tinjauan cuaca semasa. Seperti yang diramalkan, keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Namun, keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala di negeri-negeri pantai timur ini pula dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Lain pula di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca kurang hujan dilihat sedang berlaku di kedua-dua negeri, yang mana keadaan hujan secara petir dilihat hanya sedang berlaku di bahagian Kuching, negeri Sarawak, juga melibatkan di satu dua tempat di bahagian Kudat, Sandakan dan juga di daerah Tongot, negeri Sabah. Dan keadaan hujan di kedua-dua buah negeri ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Bagi keesokan pagi pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku kerana terdapat satu garis badai boleh terbentuk di sepanjang Selat Melaka ini, dan keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia daripada negeri Pulau Pinang sehinggalah ke negeri Johor. Keadaan hujan juga dijangkakan boleh berlaku di sekitar pesisir pantai negeri Pahang. Di lain-lain kawasan, keadaan cuaca diramalkan tiada hujan dan sedikit mendung. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di keesokan harinya. Baiklah, saya Karatunisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lagi perkembangan kempen PRU DUN ke-15 di Negeri Sembilan. Calon-calon bertanding diminta laksana kempen bersih dan bebas rasuah. Kita langsung ke studio RTM di Seremban bersama Azlina Kamarudin. Azlina, silakan. Semua calon bertanding PRU DUN ke-15 diingatkan agar melaksanakan kempen dengan bersih dan bebas tanpa unsur rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, calon juga dinasihat agar tidak menggunakan wang bagi mempengaruhi pengundi untuk memilih mereka kerana ia merupakan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Nasihat saya ialah pilihan raya perlu dijalankan dengan bersih dan bebas daripada unsur-unsur rasuah. Yang pertama kali pentingnya di mana calon-calon tidak menggunakan wang ataupun pengaruh kepada pengundi-pengundi bagi tujuan untuk calon pengundi-pengundi untuk memilih mereka. Kerana ia merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang boleh menyebabkan bukan saja hukuman penjara tetapi boleh dibatalkan keputusan pilihan raya sekiranya seorang calon itu menang. Tambahnya, menjadi kewajipan setiap warga negara untuk memilih pemimpin berintegriti selain bebas dari rasuah demi pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat. 93 menara telekomunikasi menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela disasarkan akan beroperasi di Negeri Sembilan. Menurut Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Negeri Sembilan, Muhammad Khairul Naim Osman, 25 baki dari jumlah keseluruhan itu masih dalam proses dan dijangka akan beroperasi sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Kita panggil pihak industri dan juga pihak penduduk untuk menyaksikan, untuk mengesahkan, malah kita kongsikan bagaimana untuk buat speed test lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang berkaitan, khususnya pihak kerajaan negeri yang telah memudah cara dengan mengangkat komunikasi internet ini sebagai utiliti awam kepada pihak PBT, khususnya Majlis Bandar Seman untuk Kementerian ini telah memudah cara dan mempercepatkan proses. Beliau ditemui selepas sesi lawatan ke Menara Telekomunikasi Lengging, Seremban. Dalam pada itu, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan menyambut baik inisiatif dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital kerana ia akan memberi manfaat kepada rakyat. Ini merupakan salah satu usaha oleh pihak Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Sembilan kerana kita mempunyai peranan untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan semua inisiatif yang telah dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan, terutamanya agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi salah satu perkara yang menjadi fokus kepada kita masa kini adalah mewujudkan masyarakat digital, dan apabila kita bergerak ke arah itu, kita tidak boleh menafikan bahawa peranan membina infrastruktur yang lengkap itu amat diperlukan. Rakyat di Negeri Sembilan menyambut baik pelaksanaan konsep Rahmah yang diusahakan Kementerian Perdagangan dan Kos Sari Hidup. Hidangan lengkap dikenali menu Rahmah pada harga RM5, antara inisiatif yang membantu rakyat menangani kos sari hidup. Projek Menu Rahmah ni adalah satu projek yang bagus untuk membantu rakyat. Yang pertama tu semasa COVID ni banyak orang tak ada duit dan sebagainya. Jadi barang tu harga anggaran RM10. Sekarang ni perlulah diteruskan oleh kerajaan. Sebagai seorang orang kampung juga yang duduk kat kampung, memang kalau nak kirakan harga barang sekarang memang meningkat naik. Kalau nak kira mana-mana tempat pun, sebab saya pun ni saya selalu beli barang dan saya tahu harga barang-barang macam mana. Jadi kalau ada tapi menu Rahmah ni perlu, sangat bagus untuk diadaptkan dalam masyarakat dan juga diteruskan. Saya rasa payung Rahmah ni patut diteruskan disebabkan dapat meringankan lagi beban rakyat supaya harga barang tersebut dapat dimurahkan lagi. Macam barang tu contoh harga RM10, dia dengan ada 50 Rahmah ni dapat lagi murah seperti macam RM5 daripada harga RM10. So dapat menjimatkan lagi duit rakyat sebab RM5. So di situ saya rasa berbaloi untuk kerajaan sekarang untuk meneruskan lagi projek tersebut. Bagi memastikan rakyat menerima manfaat dari inisiatif itu, kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM50 juta bagi memperluas konsep Rahmah ke setiap dun seluruh negara. Sekian perkembangan semasa dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Azlina, terima kasih atas perincian itu. Melaka yakin mampu memperoleh pelaburan berjumlah RM7.6 bilion menjelang tahun ini, sekaligus mengatasi sasaran awal RM5 bilion. Setakat ini Melaka menerima hampir RM6 bilion.
Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof yakin bakinya mampu dicapai hasil pelaburan dari China dan Jerman selepas ini. Kerajaan negeri turut menggalakkan penyertaan pihak swasta untuk menerima pelaburan berkualiti. Ya, kita bersasarkan memang setiap tahun ke 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit ini telah pun kita capai dengan pelaburan yang dibawa oleh Texas Instruments. Kita tunggu lagi dalam 2.6 bilion pelabur-pelabur pada Jerman dan China. Menjelang hujung tahun ini akan kita lengkapkan 7.6 bilion. Jun lepas, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, Texas Instruments melabur sebanyak 14.6 bilion ringgit untuk mengembangkan operasi di Kuala Lumpur dan Melaka yang dijangka bermula seawal 2025. Bagi mengelak insiden tidak diingini melibatkan haiwan ternakan akibat kecewaan pemilik, Melaka sedia kuatkuasa undang-undang serta mewujudkan garis panduan terperinci. Sehubungan itu, kerajaan negeri mengharapkan kerjasama semua pemilik memastikan haiwan ternakan tidak membahayakan keselamatan awam. Tentang isu ni, kita akan adakan bersama dengan pihak Jabatan Veterina satu SOP yang jelas. Berapa ekor lembu yang sebenarnya kategorinya kos sara hidup. Berapa ekor yang kalau dia sudah secara komersial. Dan undang-undang ini juga kalau sampai ke tahap lah, kalau mereka masih tak tuntut, kita memang ada. Undang-undang sedia ada, sudah ada untuk compound hatta sampai ke tahap kita lelong. Dalam pada itu, pihaknya bersama Jabatan Perkhidmatan melaksanakan program basmi musuh tanaman melibatkan kos berjumlah 1.9 juta ringgit bagi menyediakan 316 perangkap haiwan liar pelbagai jenis. Mahkamah Seksyen Keluang menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap 2 tertuduh selepas mengaku salah tuduhan samun warga emas 25 Julai lepas. Hakim Mujib Saroji memerintahkan tertuduh Muhammad Arif Muhammad Kasim 26 tahun di penjara 5 tahun dan 2 sebatan. Manakala S. Kajitiran 37 tahun di penjara 8 tahun dan 3 sebatan. Mengikut pendakwaan, tertuduh secara bersama melakukan samun bersenjata terhadap seorang warga emas di sebuah hotel di Simpang Renggam. Dalam prosiding yang sama, Muhammad Arif turut dihukum penjara 5 tahun dan 1 sebatan selepas mengaku bersalah terhadap satu lagi pertuduhan samun berkumpulan terhadap seorang wanita 5 Julai lepas. Hukuman berjalan serentak. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rumizah Razli, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Dun Nogoi 9 5 boleh? Jangan lupa semak tompet dan saluran mengundi anda doket My SPR Semak. Orang-orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. Pertemuan 3 kumpulan konvoi dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan memeriahkan konvoi Merdeka Jalur Gemilang 2023. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Baik, Nurul. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 bakal mencipta sejarah tersendiri apabila kumpulan konvoi dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan diraikan selama 2 hari dalam program Infiesta at KMJG 2023. Program berkenaan akan berlangsung 12 dan 13 Ogos ini di Dewan Serbaguna Sipitang sebelum peserta meneruskan konvoi masing-masing ke hentian seterusnya. Pertemuan antara 3 kumpulan konvoi KMJG tersebut sebagai simbolik kesepaduan rakyat meraikan Bulan Kebangsaan.
Untuk kita sama-sama meningkatkan lagi jaringan kerjasama, kesepaduan kita dalam melaksanakan tugas, menyebarkan maklumat kepada rakyat, meningkatkan kesedaran, meningkatkan semangat untuk Kibar Jalur Gemilang yang melibatkan ketiga-tiga jabatan penerangan ni lah. Jainisa ditemui RTM selepas program Kita Cerita Kita Kongsi bertajuk Bual Bicara Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG peringkat negeri Sabah 2023 di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Katanya program Infiesta at KMJG 2023 itu akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk eksplorasi digital, konsert pantarama, karnival keusahawanan, sukaneka dan perkhidmatan dan pameran kerajaan. Seramai 66 peserta terlibat dalam konvoi kali ini yang akan melalui 66 hentian di 25 daerah seluruh Sabah melibatkan jarak sejauh 2,300 km. Selain Jabatan Penerangan Sabah, konvoi menggunakan 17 buah kenderaan ini turut dijayakan beberapa jabatan dan agensi kerajaan serta rakan strategik. Program Kembara Prihatin et Negeri di Bawah Bayu, anjuran Yayasan Universiti Malaysia Pahang UMP dan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA ke Pulau Bumbum sempurna berjaya membawa impak positif kepada masyarakat yang disantuni. Selain menghulurkan bantuan kepada golongan memerlukan, program tersebut turut membangkitkan semangat gotong royong sekaligus membina hubungan erat antara sukarelawan dan komuniti setempat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kegigihan dan semangat sukarelawan terdiri pelajar, alumni dan staf UMPSA telah mendekatkan mereka dengan masyarakat Sabah khususnya penduduk Pulau Bumbum sempurna. Sudah pasti mereka ini akan memberi pendedahan kepada anak-anak di masyarakat yang ada di sini dan sudah pasti juga bukan saya anak-anak malah ibu bapa sendiri akan tertarik dan memahami tanggungjawab mereka bagi memastikan masa depan anak mereka, keluarga mereka. Begitu juga daerah negeri kita sentiasa berada di dalam kesejahteraan dan maju ke hadapan. Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian ketika merasmikan penutupan program Kembara Prihatin et Negeri di Bawah Bayu Sempurnakan Sabah di SK Balimbang Sempurna. Sementara itu, pengerusi Yayasan UMP Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman yang ditemui dalam majlis berasingan berharap sumbangan peralatan sekolah kepada 100 pelajar sekolah rendah kurang berkemampuan di SK Balimbang mampu menyuntik semangat pelajar untuk meneruskan pelajaran hingga ke Menara Gading. Kita nakkan mereka ini mempunyai satu ikatan ilmu dan bercita-cita nak masukkan sekolah menengah, supaya ada jambatan secara berterusan peningkatan pembelajarannya sampailah ke Universiti Malaysia Pahang. Program Kembara Prihatin yang berlangsung selama 7 hari di Kampung Balimbang Berjasa, Kampung Sama-Sama dan Kampung Bahagia dijayakan 37 sukarelawan UMPSA. Ia bertujuan membantu meringankan beban komuniti di kawasan Pulau Bumbum dan Pulau Mabul sempurna. Debaran kian terasa. Siapa bakal dinobatkan juara anugerah lagu Sabah VFM 2023 akan diketahui malam ini. Pastinya Dewan Hongkod Keesaan KDCA Penampang akan menjadi saksi kehebatan 12 finalis yang bakal berentap dalam 4 kategori lagu etnik yang dipertandingkan iaitu Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau. Difahamkan pertandingan kali ini turut memaparkan kelainan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama wartawan Abdul Kahar Omar di KDCA Penampang. Silakan Kahar. Sekarang ini saya berada di Dewan Hongkod Keesaan KDCA Penampang sempena dengan program Anugerah Lagu Sabah VFM bagi tahun 2023. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan pengurus Sabah VFM Puan Lalita. Jadi Puan, apakah kelainan untuk anugerah tahun ini? Baiklah, terima kasih. Kalau sebelum ini kita mengadakan lagu-lagu berbentuk carta, tetapi kali ini kelainannya adalah kita gabungkan 4 carta bahasa etnik itu, iaitu bahasa Kadazan, Bajau, Murut dan Dusun. Ya, itulah perbezaan kalau dibandingkan sebelum ini. Di mana kalau sebelum ini kita anjurkan carta secara berasikan, tetapi keunikannya ataupun perbezaan kali ini kita gabungkan sekali 4 etnik bahasa tersebut. Ya.
Dan bagaimana dengan pengacara untuk anugerah lagu ini, Puan? Pengacara dia kena main peranan. Sebab masing-masing pengacara itu akan mengacara mengikut bahasa etnik masing-masing. Ialah ini kan merupakan gabungan 4 bahasa etnik di mana setiap pengacara itu akan mewakili etnik masing-masing. Jadi mereka kena faham dan mereka perlu ada chemistry itu untuk menjayakan anugerah lagu Sabah VFM 2023 pada kali ini. Dan sebenarnya, Puan, berapa finalis dan berapa buah lagu yang akan berentak malam ini? Baik, untuk anugerah lagu Sabah VFM ini kita mengetengahkan 12 finalis dan setiap seorang finalis itu diminta untuk mempersembahkan sebuah lagu untuk dipertandingkan dalam anugerah ini. Apakah Puan harapkan daripada anugerah lagu malam ini? Baiklah, memandangkan program ataupun anugerah lagu Sabah VFM 2023 ini merupakan anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah dan juga kerajaan negeri iaitu rakan strategi kita Sabah Softwood Berhad Kita mengharapkan untuk kali pertamanya program anugerah lagu Sabah VFM ini mendapat sambutan yang hangat ataupun yang mantap daripada pengikut-pengikut lagu-lagu etnik peminat-peminat lagu-lagu etnik yang ada di negeri Sabah ini. Kita mohonlah kalau boleh mereka datang beramai-ramai kita rempuk sama-sama Dewan Hongkod Keesaan KDCA pada malam ini dan kita saksikan siapakah yang bakal menjuarai program anugerah lagu Sabah VFM ini, juara di antara juara-juara yang telah kita ketengahkan pada malam pertandingan pada malam ini. Terima kasih, Puan Lalita. Itulah, dan kita mengharapkan agar semua yang tinggal di sekitar Dewan Hongkod Keesaan Penampang ini dan juga bagi peminat-peminat lagu etnik Sabah ini, datanglah beramai-ramai malam ini. Jangan lupa datang seawal 7 malam kerana kami dimaklumkan bahawa setakat ini sambutan begitu hangat sekali. Siapakah yang bakal memenangi anugerah lagu Sabah BFM bagi tahun 2023. Jadi sekian, Abdul Kahar Rajomar dari Dewan Hongkod Keesaan KDCA Penampang. Baik, terima kasih Abdul Kahar. Dalam pada itu, Radio Televisyen Malaysia RTM mengambil kira beberapa perkara penting sebelum membuat perubahan dalam penerbitan dan kandungan siaran agar sesuai dengan perkembangan semasa dunia penyiaran. Antaranya keperluan mengubah masa siaran sesuatu program, cara bekerja serta olahan kandungan program yang lebih menarik. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata pembaharuan serta perubahan luar dari kebiasaan akan memberi kesan positif yang menjadikan RTM kekal relevan sekaligus terus diminati. Kita kena lihat bagaimana cara melihat dunia, cara kita bekerja harus diubah sedikit di mana ada perlu menyesuaikan diri dan juga cara kita bekerja tentang bila kita lihat apa yang diperlukan oleh penonton dan kita ubah cara kita bekerja, cara kita berfikir dan cara kita mengolah satu-satu kandungan itu. Beliau berkata demikian selepas temu bual secara langsung dalam segmen Ekspresi di slot Sembang Ekspresi Sabah FM. Sementara itu, Suhaimi berkata RTM Sabah perlu mengetahui kekuatan dan keperluan kandungan program sesuai keunikan yang terdapat di negeri ini. Katanya aplikasi RTM Klik banyak membantu mengetengahkan kepelbagaian dan kekuatan rancangan RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama Nurul Zamri. Silakan. Rita Alesius Malik, terima kasih atas perincian itu. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Sarawak mahu perkukuh hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan untuk kelangsungan pembangunan di Bumi Kenyalang. Laporan penuh langsung bersama Bu Mawin. Buba, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Hubungan baik antara Kerajaan Sarawak dan Persekutuan akan terus diperkukuh demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata berpaksikan konsep segulai sejalai. Sifat toleransi dan kebersamaan akan terus menjadi tunjang kepada pembangunan masyarakat.
Jelasnya, hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan membolehkan Sarawak menerima lebih banyak peruntukan untuk tujuan pembangunan. Ini terbukti melalui agihan RM5.6 bilion dalam Belanjawan 2023 daripada Kerajaan Perpaduan. Beliau berucap pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 peringkat negeri Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Premier turut menyeru rakyat Sarawak terus memupuk semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di setiap premis kerajaan, swasta dan kediaman. Pada masa sama, mengukuhkan perpaduan rakyat dan kekal menjadi negeri contoh keharmonian masyarakat majmuk. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari menyempurnakan pelepasan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang akan menjelajah sehingga ke lawas seterusnya ke Sepitang, Sabah. Baik, sementara itu diminta mengulas keadaan kesihatan yang di-Pertua Negeri Sarawak, Premier memberitahu Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud dalam keadaan baik dan akan kembali ke Sarawak tidak lama lagi. Ia berdasarkan laporan akhir yang diterima daripada pihak hospital yang merawat beliau. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, Kerajaan Sarawak juga sebelum ini telah mengumumkan mengenai keadaan Tun Pehin Sri Taib menerusi kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Penjajahan Malaysia 1963 MA63 Hubungan Negeri dan Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali. Dalam pada itu, Setiausaha Sulit yang di-Pertua Negeri Haji Juni Saleh Ahmad dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini memberitahu tahap kesihatan Tun Pehin Sri Taib semakin pulih dan dijangka akan pulang ke tanah air dalam masa terdekat atas nasihat doktor. Sehubungan itu, beliau menasihati rakyat untuk terus bersabar dan jangan mudah terpedaya dengan berita yang tidak sahih serta tidak membuat sebarang spekulasi. Pengalaman luas dan kejayaan Jepun dalam pengurusan pelabuhan memberi pengajaran yang tidak ternilai kepada delegasi Sarawak yang kini dalam rangka lawatan rasmi ke Jepun. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah yang mengetuai delegasi itu berkata Sarawak juga teruja untuk potensi kerjasama dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur Pengangkutan dan Pelancongan Jepun MLIT untuk memperkukuh operasi pelabuhan Sarawak agar lebih cekap dan berdaya saing. Sarawak juga katanya meneroka pelbagai cara untuk memantapkan pelabuhan, memfokus pada pengurangan kos pengangkutan, memperkenal teknologi baharu untuk menangani cabaran tenaga manusia dan meningkatkan kecekapan pengurusan pelabuhan secara keseluruhan. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan melihat komitmen Jepun terhadap penambahbaikan progresif, penggunaan mampan dan pengeluaran adalah sejajar dengan maklumat pembangunan mampan Sarawak. Itu antara perkongsian yang diperolehi delegasi Sarawak semasa sesi kunjungan hormat terhadap Ketua Pengarah Biro Pelabuhan MLIT Jepun Inada Mashiro yang turut disertai Pengarah Polisi Antarabangsa Pejabat Perancangan Polisi Antarabangsa Biro tersebut, Amida K. Industri kreatif yang unik kepada negara ASEAN termasuk Sarawak mempunyai pasaran tinggi dengan lebih 700 juta penduduk serantau. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, meskipun industri kreatif negara bermula agak lewat berbanding negara-negara lain, namun semakin ramai graduan dilahirkan dalam industri yang mencecah trilion dolar Amerika ini. Jelasnya disebabkan itu, Kerajaan Sarawak menyokong sepenuhnya Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023 di Sarawak dalam usaha melonjakkan industri tersebut. AIFA akan membolehkan penggiat industri kreatif tempatan menerima pengetahuan langsung melalui ceramah oleh para profesional dan pakar industri tersebut. Malah, AIFA bukan sahaja untuk pembuat filem tetapi dokumentari ASEAN yang boleh dikongsi bersama negara serantau. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada makan malam sambutan AIFA 2023 di Kuching. AIFA 2023 yang berlangsung selama 3 hari menerima 121 pencalonan filem. Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Tanah dan Survey telah membayar pampasan tanah bernilai RM33.1 juta kepada 108 pemilik tanah di Bintulu. Pampasan tersebut bagi tanah yang diambil balik oleh kerajaan untuk pelaksanaan 5 projek pembangunan infrastruktur.
Penyerahan cek pampasan telah disempurnakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh di Bintulu. Berucap pada majlis itu, beliau menegaskan bahawa setiap tanah rakyat yang diambil balik untuk tujuan pembangunan tetap akan dibayar pampasan dengan nilai yang sewajarnya. Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Jadi semua tanah yang diambil balik akan dibayar pampasan berdasarkan penilaian. Jadi dari Jabatan Tanah dan Sawit Sarawak. Datuk Len juga yakin pelaksanaan pelbagai projek pembangunan akan membawa lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk seperti peluang pekerjaan dan perniagaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bermain terima kasih atas perincian dari negeri Sarawak itu. Di Ayu 20 Penang ke-15, betulkah hampa ni salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak ni? Hampa boleh cek daftar pemilih hampa dekat MySPR Semak. Inilah masa dia orang Penang. Pilihan di tangan hampa nah. Jangan dok rapla-rapla. Jom lekas kita pergi undi. Dan sahih di RTM. Seorang pengawal keselamatan maut dipijak gajah liar ketika dalam perjalanan memancing ikan di sebuah ladang kelapa sawit di Tanah Tinggi Lojing Gua Musang, Kelantan. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang semalam, mangsa Muhammad Marzuki Muhammad Nawi, 42 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Postbrok. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu memaklumkan pemeriksaan fizikal ke atas mangsa mendapati kesan lebam dan luka di sebelah pinggang kiri yang dipercayai dipijak gajah. Tiada unsur-unsur jenayah ke atas mangsa dan hasil bedah siasat konsisten dengan keterangan saksi. Punca kematian disebabkan traumatic lung injury. Bukan sahaja mendirikan perkhidmatan teknologi maklumat kepada komuniti setempat, terutama di kawasan luar bandar, malah penubuhan pusat ekonomi digital PEDI di Kelantan banyak membantu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Ikuti kisah kejayaan usahawan PEDI yang disediakan wartawan Majidah Ismail. PEDI Panyit yang terletak di Dun Temangan Macang umpamanya. Penubuhan pusat itu memberi manfaat kepada lebih 5,000 komuniti berdaftar. Pengurusnya Muhammad Zafirul Muhammad Nasir berkata, PEDI Panyit menyediakan bimbingan dan melahirkan usahawan mikro yang mahir menggunakan teknologi digital. Seperti sedia maklum bahawa kita di dalam dunia pendigitalan. So secara automatik kita menghasilkan ataupun melaksanakan kelas-kelas pendigitalan lah untuk membantu usahawan ataupun mengangkat usahawan ke persada yang lebih tinggilah. Setakat bulan lepas, 439 peserta mengikuti program keusahawanan dan ICT. Daripada jumlah itu, 11 usahawan aktif dilahirkan. Antaranya Ahmad Fahmi Ghazali yang diangkat sebagai usahawan ikon PEDI Panyit. Usahawan berusia 29 tahun ini menyambung legasi perniagaan keluarga yang mengusahakan produk sos pencicah dan cuka sejak 2010 yang dibangunkan secara kecil-kecilan. Perbezaan pasaran daripada tradisional kepada pasaran kita kata digital sangat-sangat banyak perbezaan, yang mana dari segi tradisional kita banyak terpaksa keluar menjajah sendirilah, kalau kita kata menjajah sendiri. Kita naik kenderaannya, kita pergi jajah di mana kedai-kedai yang ada berdekatan dengan kilang kita lah. Jadi bila ada platform digital ni, kita hanya duduk di rumah, kita buat live, kita buat iklan di Facebook, di TikTok. Hasilnya daripada pembelajaran melalui PEDI Panyit. Bila ada platform ni, kita dapat pelanggan melalui banyak lagi pelanggan luar daripada kawasan Kelantan terutama sekali, daripada Kuala Lumpurnya, Johornya. Jadi alhamdulillah lah, banyak-banyak sangat-sangat banyak perubahan.
Menurut Fahmi, platform digital memberi impak berganda apabila produknya mengalami peningkatan keuntungan jualan daripada RM7,200 sebulan kepada RM9,400 sebulan. Ibu Fahmi yang juga pengasas produk, Zainiza Daud, telah berkata beliau kini tidak menang tangan dan mengupah 5 pekerja termasuk ibu tunggal daripada kalangan penghuni Pondok Hidayah Machang untuk melancarkan proses pengeluaran produk. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Kelantan, Abdul Mubin Muhammad Zain memaklumkan penglibatan masyarakat luar bandar dalam program anjuran pedi di Kelantan amat baik. 2,294 usahawan berjaya dilahirkan menerusi pedi daripada jumlah keseluruhan 133,000 pengguna pedi di seluruh negeri ini. Kita dapati penglibatan pemimpin-pemimpin setempat untuk membantu untuk menjayakan usaha-usaha pedi untuk mengenal pasti masyarakat setempat yang berpotensi untuk kita lahirkan atau untuk kita jadikan sebagai usahawan-usahawan melalui media digital platform. Setakat ini alhamdulillah semua panel-panel penasihat di pedi telah berjaya ditubuhkan dan kita dah dapat banyak panggilan daripada mereka untuk dapatkan pandangan kita, nasihat kita untuk memulakan langkah-langkah seterusnya. Pada masa ini terdapat 72 buah pedi di seluruh Kelantan, paling banyak di Jajahan Gomusang, Kuala Krai dan Jeli. Laporan Majidah Ismail, RTM. Calon serta petugas PRU DUN ke-15 digalak menggunakan pelitup muka dan melaksanakan kawalan kendiri sekiranya mempunyai gejala influenza. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pemakaian pelitup muka semasa berkempen dapat mengekang penularan penyakit berjangkit berkenaan. Antara gejala influenza adalah demam, sakit badan, kerap bersin, hidung berair, sakit tekak, batuk dan sakit kepala. Influenza ini ialah penyakit berjangkit lah ya. Jadi bagi mereka-mereka yang ada gejala khususnya lah, tak kira lah maksudnya calon ke ataupun petugas pilihan raya ke, jika ada tanda-tanda, pertama kena cepatlah berjumpa doktor dan yang keduanya melakukan langkah-langkah kawalan kendiri. Beliau mengulas laporan media berhubung berlakunya kesesakan di hospital swasta seluruh negara berikutan peningkatan jumlah pesakit influenza. Semalam Menteri Pertahanan yang juga Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan disahkan dijangkiti influenza dan diarahkan oleh doktor untuk berehat selama 3 hari. Kerajaan Persekutuan akan memberikan perkhidmatan terbaik bagi mencapai ekonomi madani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman menegaskan tindakan menukar kerajaan hanya akan membawa mesej tidak baik kepada pelabur luar. Bila tukar-tukar pekerjaan, dia akan mengeluarkan satu mesej kepada rakyat dan negara luar bahawa kerajaan kita tidak stabil. Pertama, pelabur takut nak masuk dan akhir sekali kita sama-sama bersetuju dengan Akta Lompat Parti supaya janganlah wakil rakyat, tak kisahlah peringkat negeri ke peringkat Malaysia ke, menganggap bahawa mereka boleh menipu undi yang diberi oleh rakyat kepada mereka untuk membinakan keyakinan untuk mereka mewakili rakyat dalam sidang DUN dan sidang Parlimen. Datuk Seri Kapolri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berjaya menyelesaikan 95% aduan yang diterima. Aduan paling tinggi melibatkan kategori transaksi dalam talian, harga dan perkhidmatan mengelirukan. We receive daily complaints and I think by the end of June we have received more than 20,000 complaints. And more than 30% is online transaction. More than 30%. Berdasarkan laporan aduan bahagian gerakan kepenggunaan KPDN, Selangor merupakan negeri yang mencatatkan aduan paling tinggi iaitu sebanyak 7,512 diikuti Kuala Lumpur 5,401 dan Johor 2,365.
Sejak Januari lalu, KPDN turut merekodkan 8,682 aduan kepenggunaan melalui platform aduan suri. Dalam tempoh sama, aduan berkaitan transaksi dalam talian dicatat sebanyak 2,615, diikuti aduan harga barang 2,203 dan perkhidmatan mengelirukan 1,385 aduan. Pembangunan infrastruktur dan prasarana awam antara fokus diberikan calon PH Dun Permatang Pasir Pulau Pinang Muhammad Faiz Fazil. Selaku penyandang kerusi itu, fokus tersebut menjadi keutamaannya sejak 5 tahun lalu dengan melaksanakan pelbagai projek melebarkan longkang bagi mengatasi isu banjir kilat. Menyelesaikan masalah rakyat, pembangunan infrastruktur dan juga prasarana awam. Kerana sebelum ini di Permatang Pasir ini kita berhadapan dengan masalah banjir kilat. Jadi dalam tempoh 5 tahun ini setelah kita menjalankan banyak projek pembinaan longkang baru yang lebih besar, masalah banjir kilat ini telah berkurangan dengan begitu substansial sekali. Jadi tidak banyaklah keluhan oleh rakyat bila kita bertemu dengan mereka. Dun Permatang Pasir menyaksikan 1 lawan 1. Beliau ditentang calon PN Amir Hamzah Abdul Hashim. Dalam pada itu, komunikasi melalui telefon antara kaedah calon berkempen dalam pilihan raya kali ini. Calon PH Dun Majang Bubuk Lee Kai Lun memilih pendekatan sedemikian kerana ia bersesuaian dengan cuaca yang tidak menentu. Ini adalah cara yang paling berkesan untuk mendekati pengundi. Kerana kita pergi jalan turun walkabout, dia bukan sekadar cuaca panas atau hujan, tapi kita kemungkinan besar tidak dapat menyampaikan maklumat itu kepada pengundi yang di kawasan tersebut. Ya, so ini adalah kita boleh call, boleh terus berinteraksi dengan mereka dan serta mendapat tahu sentimen pengundi-pengundi di setempat itulah. Menerusi kaedah itu, Kailun berjaya membuat 250 panggilan bagi mendengar permasalahan masyarakat setempat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengumumkan dana tambahan sebanyak RM200 juta bagi pembiayaan usahawan informal dan mikro di bawah tekun nasional. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata penambahan dana yang bertujuan membantu lebih ramai usahawan informal dan mikro dalam perniagaan masing-masing menjadikan peruntukan tahun ini meningkat kepada RM800 juta. Dana dalaman maksud dia datang daripada hasil pembayaran balik peminjam-peminjam di kalangan usahawan PMKS. Tekun Nasional juga katanya turut mempelbagaikan produk pembiayaan bagi memenuhi keperluan dan memberi pilihan kepada usahawan dalam bidang keusahawanan. Seorang pemandu lori Korea parah selepas kenderaan dipandu terbabit kemalangan dengan lori kontena. Insiden berlaku di kilometer 336 Lebuhraya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan kes berlaku akibat pemandu lori Korea berkenaan hilang kawalan dan melanggar bahagian kanan hadapan lori kontena di lorong kecemasan selepas mengalami kerosakan mekanikal. Akibat pelanggaran itu, kedua-dua lori tersebut terjunam ke bawah jambatan. Mangsa yang parah menerima rawatan lanjut di Hospital Tapah. Kes disiasat di bawah Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.